Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kuliah yang ke-9. Sebelum pada buku muka surat tu, saya nak buat kesimpulan lah. Kita ngaji setakat ni lah. Hadis kita bagikan kepada dua. Cuba ingat balik ni, tak ada dalam nota ni. Saya buat kesimpulan daripada apa yang kita belajar dah. Hadis dari segi bilangan perawi kita bagi dua. Betul tak? Mutawatir bila perawinya ramah setiap peringkat. Ahad ialah bilangan yang tidak ramah, tidak mencapai bilangan mutawatir, dia panggil adik ahad. Ini penilaian dari segi bilangan perawi setiap tabaqat, setiap peringkat. Boleh ingat tak? Mutawatir dan hadis ahad. Hadis ahad ni pula dia terbagi kepada tiga. Yang paling lama sekali perawi, walaupun tidak sampai kepada bilangan mutawatir, dia panggil hadis masyhur. Dalam definisi yang kita bincang baru ni, sekurang-kurangnya 3 orang setiap tabaqat, setiap peringkat. Kurang sikit pada masyhur, dia panggil hadis aziz. 2 orang. Kemudian seorang ni gharib. Ini dari segi bilangan. Faham tak? Cuba ingat ini. Mutawatir dengan ahad tu cabai yang besar. Lepas tu cabai ahad ni pula pecah 3. Okey. Ada dalam nota ni, cuma saya mencatatkan dia. Okey. Kemudian hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib inilah kita nak analisa dia dari sudut kesahihannya. Hadis mutawatir orang tak payah siasat dah. Nampak tak ni? Yang kita bincang sahih tak sahih duduk bawah had, sama ada masyhur, aziz ataupun gharib. Baik. Bagaimana cara kita nak nilai ni? Metodologi dia ada 5 benda yang kita bincang ni. Untuk menentukan sahih ataupun tidak, dia ada 5 benda. Nombor 1, kita tengok sanad ni bersambung ataupun tidak. Sanad bersambung maknanya daripada perawi ke perawi ni betul kalau dia sambung. Kemudian kita lihat pula dari segi perawi itu sendiri adil. Adil dari segi sifat-sifat dia mencapai taraf yang boleh disebut dia sebagai adil. Kita dah bincang dah satu persatu dulu. Kemudian kita tengok pula perawi ni dhabit dari segi daya ingatan dia, daya hafalan dia. Dan satu lagi kita tengok tiada syaz. Hadis ini tidak pelik. Tidak bercanggah dengan hadis-hadis lain. Dan satu lagi ialah tiada illah, tiada kecacatan. 5 benda inilah yang menjadi instrumen ataupun alat untuk mengukur sesuatu hadis. Dan hadis yang kita nak ukur ni bukan hadis mutawatir. Dia tak payah ukur. Kita nak ukur hadis masyhur, hadis aziz dan hadis gharib. Kalau kita faham setakat tu pun, orang kata kita tahu dah hadis, bidang hadis ni sejauh mana pembahagian dia. Baik. Hasil daripada 5 instrumen ni, apabila sanadnya bersambung lengkap, bila perawinya betul-betul adil, bila perawinya dhabit, bila hadis itu tiada syaz, tidak ganjil, dan tiada kecacan, tiada illah, cukup 5 syarat ni, baru boleh panggil hadis sahih. Tak payah tak nak faham dia. Kalau nak salin nota pun catat ni boleh salin ni kau. Kena buat. Saya buat selu-selu. Sahih dia kena cukup syarat 5 yang tak boleh nak takwil. Tiba-tiba berlaku selek sikit dari segi perawi itu cukup syarat hak lain. Dari segi dhabit dia kurang. Tidak berapa lekat dia panggil. Kurang dhabit bukan tak dhabit. Hak tak dhabit ni kita. Kita ni tak dhabit. Dia kurang sikit. Maka dia benda lain cukup. Sanad bersambung, orang pula jauh, orang adil, hadis tu pula tiada syaz, tiada illah. Cuma kurang sikit dhabit. Dia turun kepada hadis hasan. Itulah sih. Hadis hasan rendah sikit pada hadis sahih. Kemudian
Pergi sikit lagi. Bila perawi tak ada masalah lagi, dari segi adilnya kurang, boleh percaya ke tak boleh percaya orang ini kan, dia turun kepada hadis dhaif. Ni hadis dhaif ni dia punah benda ni je, benda ada 5 ni. Ada 5 perkara ni dia punah tu. Jadi ulama juga tu hak kita bincang nanti. Jadi ulama kita tak boleh letak ulama sendiri dia letak. Misalnya Imam Tirmizi bila dia nilai dia kata dhaif ni. Sebabnya sejauh mana dia tidak mencapai piawaian hadis tu, maka dia sudah layak diletak kepada dhaif dah. Tak dinai hasan. Kita tak reti nak buat gani yang ulama dia letak. Hadza hadisun dhaifun, dia kata. Hadis ini dhaif. Sebabnya dia riwayat sebab-sebab. Okey. Bila nak tahu lagi sehingga perawi itu di pembohong, berdusta, tak boleh masuk bu, baru dia jadi hadis itu maudhu', hadis palsu. Nampak tak? Tulis tak? Padahal kata tulis buat sendiri boleh ada notan. Baik. Sahih dengan hasan inilah dia panggil sini makbul, boleh terima. Inilah hadis yang jadikan hujah dalam bidang fiqh, dalam bidang akidah, dalam ilmu ni, orang bersandar pada hadis sahih dan hasan baru boleh buat hukum. Sebab dia panggil makbul, makna diterima. Adapun dhaif dengan maudhu' ni, dia mardu, ditolak. Ditolak. Cuma dhaif ni dia ada 2. Dhaif sikit-sikit dengan dhaif berat. Dhaif jiddan dia sebut. Dhaif sungguh, sangat dhaif. Hak ni dekat-dekat dengan maudhu' aku tak terima. Cuma dhaif ni bolehlah diambil kira yang kita bincang ni lagu mana cara nak berinteraksi dengan hadis dhaif. Hadis dhaif ni tak boleh nak buat super makbul. Kita nak buat hukum fiqh ni hadis dhaif. Kadang-kadang orang ustaz dia pula dia kata buat apa? Hadis dhaif boleh pakai dia kata. Dia kata sepakat ulama sedap dia mudah nak kata sepakat ulama kata boleh pakai. Betul boleh pakai. Kita akan bicara depan ni. Sejauh mana kita boleh guna hadis dhaif? Bukan boleh guna sembarangan. Kalau untuk guna untuk semua hujah, dia kena ambil 2 di atas saja, iaitu hadis sahih dan hasan. Agak-agak saya kalau pejam mata pun boleh royak. Ni boleh sarah oleh hadis ni bagi mutawatir kepada hak pula bagi kepada 3. Kemudian apakah piawaian yang dia ada 5 kali kita boleh royak. Lepas tu bila kita ambil 5 piawaian saat ni, kita letak pada hadis 3 saat ni, maka kita boleh kategorikan hadis itu sama ada sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Jadi kita boleh reti dah. Kalau boleh royak lagi juga, alhamdulillah ni. Tu lepas aku tak reti benda ni. Dia lagi dengar, dia tak boleh nak kategori lagi ni. Boleh saya lagi sana sudah ada ni. Sudah. Okey. Barulah kita nak masuk lagi ni muka surat 33. Boleh tengok jen boleh muka 9 bulan, muka 9 semacam. Kita bincang hadis sahih. Hadis sahih kita tahu dah cukup syarat 5 tadi. Ya? Terbahagi kepada 2 bahagian. Hadis sahih ini dibagi kepada 2 bahagian. Nombor 1 dia panggil sahih li dzati. Sahih li dzati. Ada sebut dah sahih li dzati. Huruf zal bukan sandal. Zal zat mana zat ni diri. Kayak kita mengaji zat Allah ke apa tu kan diri zat. Sahih kerana li tu kerana sahih kerana dirinya. Diri dia sendiri dia sahih. Bukan dia minta tolong orang. Ini hadisnya dia kaguh ni. Dia jadi sahih kerana diri dia sendiri sahih. Lagu mana hadis ni? Iaitu hadis yang sampai ke tahap sahih dengan memenuhi syarat-syaratnya, 5 syarat tadi,
dengan sendiri tanpa perlu kepada sokongan daripada hadis atau sanad yang lain. Dia soleh-soleh cokoh, dia gaguh, dia jadi sahih. Walaupun sahih riwayat. Macam innamal a'malu binniyat, Sayyidina Umar seorang je riwayat, tapi sahih li dzati, sahih itu kerana diri dia sendiri dia gaguh. Kalau rasa payah tu kan tolong interact dah, tolong tanya dah. Tanya apa gini dah, jangan kita lepas lah banyak dah. Okey. Nanti dulu. Dia semua ada contoh depan. Yang kedua, sahih li ghairi. Sebut ni pula. Sahih li ghairi. Lagu mana sahih li ghairi? Kalau dari segi terjemah makna dia, sahih kerana yang lain, li kerana ghairi yang lain. Dia jadi sahih kerana ada orang lain tolong. Ada dia boleh nampak ada beza dengan tadi. Tadi dia sahih kerana dia sendiri sahih. Hal ini dia sahih kerana orang lain tolong dia yang menyebabkan dia jadi sahih. Okey. Iaitu hadis yang pada asalnya hadis hasan. Dia tu duduk bawah. Dia hadis lah dua. Tapi hadis hasan pun boleh diguna tadi kan, makbul. Tapi tidak mencapai sahih. Dia asalnya hadis hasan. Tetapi oleh sebab ia diriwayatkan juga dengan jalan lain yang seumpamanya atau lebih kuat daripadanya, sama ada dengan lafaz atau maknanya. Kerana ada hadis lain, ni hadis hasan, tak sahih belaka. Ni hasan, ni hasan, ni hasan, ni hasan, pakat latar hasan-hasan jadi sahih. Dia panggil lagu tu sahih li ghairi, sahih kerana orang lain, sahih kerana ramai orang lain pakat kata yang jadi sahih. Ada pun sahih li dzati itu dia soleh-soleh pun sudah cukup untuk menjadi sahih. Ada soalan? Maka ia akan naik taraf menjadi hadis sahih, tetapi sahih li ghairi. Ada yang tak belakang tu. Cuba tengok ni. Ni hadis sahih. Dia jadi sahih, maka dia panggil sahih li dzati. Tapi asal ini dia hasan. Mari hadis lain hasan juga. Mari hadis lain hasan juga. Katalah contohnya 3 hadis hasan. Hasan. Maka berkumpul 3 hasan tu, maka dia jadi sahih. Tapi sahih dia sahih li ghairi. Masalah? Faham? Hadis-hadis yang asal tadi yang cukup syarat penjelasan dia serupa hadis tersendiri. Dia semuanya cukup jadi syarat hasan. Hasan tadi 5 kriteria tadi, dia usul perawi yang kurang dhabit. Hak ni riwayat perawi kurang dhabit. Hak ni riwayat perawi kurang dhabit. 4 syarat lain cukup. Maka katakanlah 3 tadi yang bertaraf hasan, bukan bertaraf sahih. Capu punya capu, dia boleh naik akad taraf jadi sahih. Tapi sahih lagu dia panggil sahih li ghairi. Pandai. Tidak nampak tak? Lidi seputu tak boleh buat nyapu. So lidi kagak boleh buat nyapu. Betul tak? Tidak buat nyapu, pihak orang pun sakit sebab batai kayu dulu. Faham? Okey. Ya, Cik Kumazali. Kurang dhabit. Hak lain cukup. Ya, dia sini ulama akan tengok. Saya tengok banyak ulama dia bicara sebab ke dhabit. Bila punuh di kalau punuh di adil, dia tak jadi hasan. Banyak dia jadi dhaif lalu. Sebab tu besar tu. Adil makna peribadi dia jauh tak jauh. Jadi bahasa utiang dia tak bayar, ada.
dia jadi di mana jadi dhaif. Kalau dituju tepat situ, tepat dari segi adil dia tadi, biasanya kalau nak boleh kejadian hadis saya disebut dalam istilah dia disebut udul. Ada keadilan. Siqah boleh dipercayai. Kalau tinggi lagi, misalnya kita kata macam Sa'id Al-Musayyab tu kan, dia orang nama dia siqatun siqah. Dua dia. Sangat-sangat siqah. Tapi kalau situ kalau dia sebut, kalau dia sebut tidak berapa amanah, dia tu qadha. Tapi kalau sebut kadzab, ni dari segi batas tubuh perawi ni, dari segi keadilan dia. Kadzab maknanya penipu, pembohong. Dia sudah jadi hadis maudhu'. Faham? Dia bukan nanti kebilangnya, tarah dia. Syarat itu dia disebut adalah awak tu dia berlaku khilaf ulama. Ada kata cukup 3, ada kata 5, gitu macam-macam. Itu khilaf ulama. Tapi sebenarnya yang kita ni kita tahu syarat gitu, tapi nak menentukan di ulama sendiri. Misalnya kalau kita tengok Sunan At-Tirmizi, dia akan tulis lalu hadis hasan, dia tulis lalu hasan. Kita faham tak? Baik. Boleh? Ni dah pagi ni saya duduk bicara banyak macam-macam pendapat sebab Tirmizi tidak pernah menjelaskan apa makna hasan sahih. Kalau kita tengok dalam hadis Sunan At-Tirmizi, dia tulis itu hasan sahih. Di sini ulama-ulama cuba tafsir macam-macam. Ada kata sahih dari segi matan, hasan dari segi sanad. Jadi begitu sebab Tirmizi tak pernah royak benda tu. Okey. Baik, ini bermakna hadis sahih li ghairi menjadi sahih bukan kerana syarat atau sanad yang ada padanya, tetapi adalah kerana sokongan dan sanad hadis lain. Jadi mudahlah kalau kita tengok carta saat ni, kita nak faham dari segi ayat. Kerana ada sokong dia baru dia jadi sahih. Contoh hadis sahih li ghairi. Ni cikgu ditanya tadi. Kalau hadis sahih li zati tak payah contoh, banyak yang soal sahih dia dah. Lagu mana hadis yang boleh jadi hadis sahih li ghairi? Cuba tengok. Ni hadis mengenai dengan gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Terjemahannya, sekiranya tidak kerana menyusahkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersiwak, gosok gigi pada setiap kali solat. Ini hadis riwayat Abu Daud. Ini hadis hasan. Dalam sanad hadis ini terdapat seorang perawi bernama Muhammad ibn Amir bin Ibn Alqamah. Ni. Kan kita tahu dah hadis itu ada sanad jujur nama. Dalam ramai-ramai tu nak boleh siapa ke Imam Ahmad tu, ada seorang perawi nama Muhammad ibn Amir bin Alqamah yang terkenal dengan benar dan amanah. Dia ni orang adil, tetapi bukan daripada kalangan yang cermat sehingga setengah mentaifkannya. Tak boleh. Dia ni tak berapa cermat dari segi catatan dia. Hijau tak kemah. Itulah nak jadi hasan dia. Okey. Kekurangan tersebut menyebabkan hadis tersebut hanyalah bertaraf hasan. Tidak boleh menjadi sahih li dzati. Tak boleh nak jadi sahih kerana dia sendiri. Faham sini Jangan dia pucuk tadi dah. Kamu hadis gosok gigi ni bertilah hasan ni. Namun oleh kerana hadis demikian ada riwayat dengan jalur sanad yang lain, ada orang lain orang lagi. Bukan orang tulah, perawi lain. 5 orang lain pun suku saka. Nak boleh siapa ke Nabi itu yang dapat menguatkan, maka hadis tersebut naik taraf menjadi hadis sahih li ghairi. Jadi kita kalau ada baca hadis tadi kita tahu laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli salatin. La amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Orang baca hadis misalnya di masjid itu kita pun tahu ini hadis hasan, tapi oleh kerana ada riwayat lain, maka dia naik taraf menjadi sahih li ghairi. Kalau baca hadis hasan kita jangan petika sebab makbul. Kita nak tunjuk mana hadis hasan tu enggak apa-apa hasan, boleh kan? Sama-sama dia jadi hadis
sahih dia ni. Orang yang jadi masalah bila dia baca hadis dhaif, dia nak pegang hak tu. Kalau baca hadis palsu untuk keadaan apa pun tak boleh dosa. Dia pelik hadis dhaif boleh baca, boleh riwayat tapi dalam keadaan tertentu. Tapi hadis maudhu', hadis palsu haram. Faham boleh situ. Tu kita kena banyak baca kena tahu tu. Kita nak ayat palsu tu biar ulama juga kata palsu. Imam Suyuti kata hadis ni maudhu'. Jangan kita sendiri buku kita tak cukup Allah. Dia pun ni kata-kata dia kata, dia pun ni sikit-sikit hadis palsu. Panas tahu mana tak dia hadis. Dia tidak faham. Kawan tak erti. Kawan yang ulama kata ni orang ustaz ni saya dia mengajar demonstrasi hadis ni palsu ni dhaif. Panas tahu mana sangat ada hadis. Kawan tak erti nak kategorikan sesuatu hadis itu tak faham. Tapi kawan baca ulama kata. Ulama bukan ulama Jawi ni, Imam Suyuti kata, Ibnu Hajar kata, Ibnu Jauzi kata, Syaukani kata, Albani kata. Nampak tak? Orang ni kata hadis ni palsu. Paling mana kata mana? Dia kira dia main orang panggil silap mata. Dia nak tahan hujah dia kita kata dia mau panas tahu mana. Mana? Ni senario ustaz lah ni. Ustaz dia panggil qurra. Ramah pembaca tapi kurang orang ahli. Akhir zaman. Okey. Lagi? Tengok sanad bersambung. Perawi adil, perawi dhabi, tanpa syak. Ni 5 syarat Hak ni okey. Hak ni pun okey. Tak ada lah. Perawi dhabi ni persoalan sini. Baru dia jadi hasan. Ada question dekat kedhabitan perawi itu. Tak boleh jadi sahih. Benar? Boleh? Dia kena? Cepat sangat saya boleh dah dia? Okey. Ini ternyata bahawa syarat-syarat hadis hasan adalah sama dengan hadis sahih. Tak ada beza. Kecuali dari sudut kedhabitan perawi. Situ saja. Kalau hadis sahih perawinya disyaratkan mempunyai kedhabitan yang sempurna, tetapi tidak disyaratkan pada hadis hasan. Bobo dhabit tak apa, asalkan masuk dalam kategori dhabit, tidak dhabit sempurna. Cukup dengan dhabit saja. Jangan tak dhabit. Jangan main tak hafal langsung tak boleh ni. Tapi dia dhabit juga, tapi tidak dhabit sempurna. Walaupun ingatannya kurang kuat. Baik? 2.12. Contoh hadis hasan ialah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf." Sesungguhnya pintu syurga itu berada di bawah bayangan pedang. Ini ada hadis. Ini hadis hasan. Hukum hadis hasan adalah seperti hadis sahih dari aspek penghujahannya, sekalipun darjahnya rendah dari hadis sahih. Kali kita tanya, dua-dua timur, apa susah? Apa? Dia begini, apabila berlaku bercanggah di antara satu hadis dengan hadis yang lain. Mukhtalafil hadis. Kita tengok hadis ini, kita tak boleh nak serasi. Hak ni kata gini, hak ni kata gini. Maka ketika ini, hadis hasan kena bergalah. Nampak tak? Kita nak cari dua pendapat yang muktamad, kata-kata. Hak ni hadis ni kata gini, hadis ni kata gini. Tak serupa bercanggah. Maka ketika inilah perlunya hasan dan ataupun sahih. Nak pilih hak mana yang paling utama. Mana? Justru hadis hasan dijadikan hujah oleh ahli fiqh dan ahli hadis serta mereka beramal dengannya. Boleh beramal hadis hasan, boleh dengan hadis sahih. Jadi ada 3 ni. Termasuk dalam makbul, hadis sahih, hadis hasan. Habis. Setakat ini belum ada ulama yang mengumpulkan hadis hasan secara berasingan ke dalam satu kitab seperti kitab hadis sahih. Tak ada lagi ulama kata, ni kita kumpul hadis hasan saja. Hadis sahih dah. Jadi tak ada
Tetapi terdapat banyak kita hadis yang mengandungi sebilangan besar hadis hasan. Dan kita hadis dia tu macam Imam Tirmizi, dia ada dia tahu ni sahih, ni hasan, ni dhaif. Okey. Antara yang masyhur ialah Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Baihaqi, Sunan Ad-Darqutni dan lain-lain. Walaupun tak ada kitab yang khusus hadis hasan, tapi ada dalam kitab-kitab hadis seperti ini. Cuba tengok ya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bishr bin Al-Mufaddal an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rubai bin Muawwidh bin Afra anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masha bi ra'si marratain bada'a bi mu'aqqar ra'sihi thumma bi muqaddamihi wa bi udunayhi kiltayhima zuhurihima wa butuniha. Katanya qala Abu Hasan, Abu Isa siapa dia? Tirmizi. Nama penuh Imam Tirmizi ni Abu Isa At-Tirmizi. Panjang lagi nama dia. Tengok apa dia lepas pada Abu Isa tu. Nama dia Abu Isa. Abu Isa At-Tirmizi kata, "Hadza hadisun hasan." Apa dia makna? Hadis ini bertaraf hasan. Tengok ni. Tirmizi dia riwayat dalam kitab dia. Kalau sahih dia riwayat sahih. Kalau dhaif dia riwayat hadza hadisun dhaifun. Dia riwayat juga. Sebab tu macam saya sebut tadi, nak mengkategorikan sahih hasan dhaif ini ialah ulama juga telah pun mengkategorikan. Faham? Okey. Hadis hasan juga ada dua jenis pula dah. Tadi sahih ada dua jenis tak? Lagu mana? Hasan li dzatihi. Serupa dia istilahnya. Kalau hadis sahih ada sahih li dzatihi dengan sahih li ghairihi. Hasan pun ada juga hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Mudah ingat apa ni tak? Kalau tadi sahih li dzatihi, sahih li ghairihi. Hasan pun ada hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Lagu mana hadis hasan ni yang li dzatihi, iaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis hasan sebagaimana definisinya di para dua sebelah tadi. Okey? Yang kedua hadis hasan li ghairihi, iaitu hadis yang pada asalnya dhaif. Dia turun kelas 3 pula. Kalau tadi hasan tu banyak-banyak hasan, dia jadi hadis sahih li ghairihi. Ni dhaif pula kelas 3 ni. Dhaif boleh jadi hasan li ghairihi. Faham? Inilah salah satu daripada gunanya hadis dhaif. Baca hadis dhaif sahih tak boleh buat hujah lagi tu. Cari buat lain. Tapi jelas syaratnya biasa sanad lain. Dhaif juga. Cari-cari ada dhaif juga. Capur-capur dhaif, maka dia boleh naik jadi hasan li ghairihi. Faham? Atau lebih kuat daripadanya sama ada dengan lafaz dan makna, maka ia akan meningkat kepada hadis hasan li ghairi. Lagu mana hadis hasan li ghairi ni? Ia adalah hadis dhaif yang naik taraf menjadi hadis hasan dengan sokongan hadis dan sanad lain. Tetapi disyaratkan kedhaifannya tidaklah kuat seperti dhaif disebabkan perawi fasik dan dusta. Ni, kalau dah perawi ni fasik, dia naik kepada dhaif jiddan, dia tulis. Dhaif sungguh. Hal ni tak boleh masuk, tak boleh ambil han. Dia dekat-dekat dengan maudhu han. Yang tersangat dhaif. Faham ni? Ni tidaklah. Cuba buat pembetulan dari nota. Saya rasa dengar perkataan tidaklah. Tengok sini, tidaklah ni saya tak tulis ke mana. Tak ada tak? Cucu tanda. Ni, ni. Ni pembetulan sini. Tetapi disyaratkan kedhaifannya tidaklah kuat. Takut salah baca saya. Berapa tu? Muka apa tu? Betul. Tinggal perkataan tu tidaklah. Tengoklah bagaimana dia jadinya tidaklah kuat. Okay.
Tidak. Baik, syarat nak jadi hadis hasan tadi, dhaif itu nak ipo sebanyak mana pun, jangan ada hadis yang terlalu dhaif. Okey, boleh gini. Cuba tengok ni hadis. Jumpa apa? Jumpa lah ni. Hadis ini Al-Abdullah bin Amir ibn Rabi'ah an abihi anna imra'atan min bani Fazarah tazawwajat ala na'lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araditi min nafsiki wa maliki bi na'lain? Qalat na'am. Qala fa'ajaza. Daripada Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, daripada ibunya berkata, ada seorang wanita dari Bani Fazarah telah berkahwin dengan maharnya, mas kahwinnya, berupa sepasang selipar. Ni kalau lepas pada sepasang selipar ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, adakah kamu reda di atas diri kamu dengan dua selipar ini? Wanita itu menjawab, ya. Okay. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Terdapat seorang perawi nama Asim bin Ibnu Ubaidillah yang buruk tahap hafalannya. Namun terdapat jalur lain yang menyokong hadis ini. Hadis ini ada nama Asim bin Ubaid, menyebabkan hadis itu jadi dhaif kerana dia. Tapi kerana ada jalur riwayat lain, cuba tengok ni. Dia dhaif macam tak juga. Maka dia akan naik jadi hasan li ghairi. Okey? Kena cari hal lain lagi kata. Hadis hasan, jadi dia sahih li ghairi. Hadis dhaif. Saya buat je tiga tu, ulama sini dia berselisih pendapat kan. Jadi hasan li ghairi. Itu kesimpulan dia. Faham? Patut dia nak tulis jauh itu ikut rumiah, hasan jadi sahih. Dhaif jadi hasan. Tapi orang panggil dia hasan li ghairi. Sahih li ghairi. Faham? Boleh lagi ya? Boleh lagi. Oh, kita kena bincang dari segi dia interaksi dengan hadis-hadis di depan. Tak ingat contoh ni. Ada. Memang ada. Bila khususnya kali kita bincang dari segi asbabun nuzul dah. Bila bercanggah pendapat tentang kenapa ayat itu hasil dia bunuh hadis. Walaupun sama-sama sahih pun, usul hasan, sahih dengan sama sahih boleh sahih mana kuat. Itu saja. Bila dia bercanggah. Okey. Hadis mardud, tak habilah ya, makbul habilah, hasan. Kita pergi ke hadis mardud, mana tolak ni. Hadis mardud ialah hadis yang tertolak. Betul ke je ni? Berapa tu? 940 Hadis mardud ialah hadis yang tertolak kerana kebenaran periwayatannya tidak dapat mengatasi keraguan yang ada padanya. Ragu lebih pada percaya, maka dia panggil mardud. Mardud makna ditolak. Ini ialah kerana ia telah hilang satu atau lebih daripada syarat-syarat hadis makbul, seperti mana ia terdapat pada syarat hadis sahih dan hasan. Hadis mardud terbahagi kepada banyak jenis, sehingga ada ulama yang membahagikannya kepada 40 jenis. Ni yang orang ngaji dalam hadis kan, dia berasa payah sedikit nak ngapa hadis mardud. Tengok ada makbul dah tak berapa dah. Bagi berapa dapat hadis sahih hasan. Sahih bagi dua, hasan bagi dua. Tak ada. Hok payahnya hadis mardud. Hadis hok tolak ni. Kerana apa? Dia nak menyatakan setiap hadis itu ditolak kerana apa? Bila kerana apa? Selama hadis ini dia jadi ditolak kerana apa? Selama. Jadi ada sampai kata 40
Nampak? Jadi tidaklah siapa kita kena hafal ni. Orang yang ngajar hadis tak ingat ni. Nak masuk biasa je dia hafal. 40 jenis. Hadis yang ditolak ni hak duduk dalam sahih, hak duduk dalam dhaif dengan hadis maudhu', hadis palsu dengan hadis dhaif, ada 40 jenis. Tapi dalam buku kita ni tak sampai 40 lah, kita sebut sikit saja. Sebahagiannya. Faham? Ambil yang penting. Boleh ikut lagi ni? Gigi sikit lagi. Dan setiap jenis mempunyai namanya yang tersendiri. Kalau 40 nama. Walau bagaimanapun ada juga ulama yang hanya memberikan satu nama sahaja kepada hadis madu, iaitu hadis nama hadis dhaif. Orang kata sudahlah atau payah nak beri nama. Sebab apa yang saya sebut sekali lagi, apa yang nama itu banyak? Kerana setiap penyakit ada nama dia. Hadis ni jadi dhaif, penyakit dia gani, apa nama gani? Hadis ni dhaif kerana penyakit gani, apa nama ni? Pergi kata hadis benarnya orang sakit berlaku di hospital. Ada yang kena penyakit jantung, ciuman ni, darah tinggi. Ada kisah lain ni. Tapi semuanya orang kata pesakit berlaku. Jadi dia kata sini 40 jenis tersebut nama 40 jenis. Hadis sakit berlaku. Dia kata hadis tak ni. Tapi sekadar kita nak tahu istilah-istilah yang diguna, marilah kita tengok hospital lalu nama-nama dia sebab dia kalau kita ingat tak apa hal ni, sebenarnya kita tahu. Cuba tengok. Walau apa nama sekalipun yang diberikan kepada hadis mardud, ia tidak lari daripada dua faktor yang menyebabkan sesebuah hadis itu ditolak. Nombor satu, ini sebab dia ditolak, kecacatan sanad atau sanad yang tidak bersambung. Rantaian dia tu putus itu. Yang kedua, kecacatan perawi mata tubuh perawi sendiri. Itu saja, sanad dengan perawi. Di putus itulah menyebabkan hadis itu menjadi hadis ditolak mardud. Boleh lagi takut terpulah tua-tua orang tak ada masuk. Boleh ke? Tahu saya nak buat ni pasal kita nak cukup dengan video. Kalau berasa tak nak pejam mata, nak cara tak apa lagi, klik tengok kan. Ini bahasa kita rakan ni. Okey, 2.18. Melalui dua faktor inilah timbulnya bermacam-macam hadis mardud yang juga dinamakan oleh ulama secara umumnya sebagai hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan dan juga sahih. Dia tak nak kata nak jadi sahih sama telah tak boleh, hasan pun tak boleh. Maka dhaif lah dia. Apa yang ada tak? Kita faham benda ni lagu ni orang kecil hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Lawan ni kita dengar orang duduk mengajar, orang duduk ceramah tu apa dia lah benda ni. Kita faham benda apa sebab dia jadi gitu-gitu. Boleh salah orang buat kita tak? Contoh hadis dhaif ialah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Cuba tengok ni. Ni. حدثنا بندر حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبحث بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرام عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. Telah beritahu kepada kami oleh Bandar, telah diberitahu oleh Yahya bin Sa'id dan Abdul Rahman bin Mahdi dan Bahd bin Asad. Mereka berkata telah memberitahu kepada kami oleh Hamad ibn Salamah daripada Hakim al-Athram, daripada Abu Tamimah al-Hujaimi, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu sanadnya dah. Sesiapa yang mendatangi atau berjima perempuan haid atau melalui duburnya atau mendatangi minta khidmat tukang tilik, maka sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis tak sebab adalah mazhab berbeza-beza tentang hukum. Kan hukum menjimat perempuan ketika haid apa semua ni, jadi ulama berbeza pendapat sini. Pasal apa hadis ini hadis dhaif. At-Tirmizi mengatakan bahawa tidak diketahui hadis ini melainkan daripada jalan Abi Tamimah al-Hujaimi daripada Abu Hurairah.
Seterusnya beliau berkata hadis ini didhaifkan oleh Al-Bukhari dari aspek sanadnya. Al-Bukhari kata hadis ini dhaif. Dhaif mana dhaif di sanad dia? Kenapa? Kerana pada sanadnya terdapat Hakim Al-Athram yang sememangnya dianggap lemah atau dhaif oleh para ulama. Kita nak tahu bagaimana seorang perawi ini lemah tak lemah. Ini ulama-ulama kita, dia telah buat buku rijal, buku biografi perawi-perawi hadis, semua peringkat mengikut abjad. Okay? Ibn Hajar Al-Asqalani telah buat misal Takrib Tahzib atau Tahzib nama kitab dia tu, dalam tu mengumpul ke semua biodata. Dia sebut misalnya kita cari uluhan, misalnya nama Hakim Al-Athram, bukan Hakim Al-Athram ni, kita cari uluhan jumpa dia riwayat sini orang ini dhaif, dia ni tidak. Dia buat kajian semua. Memang dia, inilah kalau kita tengok di antara yang ulama kata mengumpat yang dirukhsah, diberi kebenaran, mengumpat yang dibenarkan, dibolehkan ialah mengumpat tentang perawi hadis. Sehingga ulama-ulama dulu dia panggil buat dia, mari kita mengumpat dia guna istilah tu. Bapa kita nak kumpul nama, biodata, biografi seorang perawi. Orang ni boleh dikatakan dhaif apa? Orang kampung dia wayak gini, anu tok guru dia wayak, saya dia wayak kan. Sehingga dia boleh jadikan satu. Jadi maknanya sudah ada dah kita. Orang nak cari, nak menentukan hadis ni, nak menentukan kedudukan hadis ni, buku ni dia guna ni. Salah satu sebab saya lebih gunakan buku PKW Takrib Tahzib sebab dia rekah. Kalau Tahzib banjir, orang nak cari ni rekah. Dan tadi pun saya buat tu. Tapi akhir-akhir sekali tak guna apa tu sebab ada software baru, tak payah tengok buku, pecek perawi tu contoh bilan. Tak payah ada buku tak aku dalam. Ada begitu buat software mudah dalam. Ada saya dalam telefon kita ada. Baik. Pada jadi Hakim Al-Athram ni bandar seorang. Ni seorang perawi, ni 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang ni. 7 orang, 8. 8 orang ni Hasan ni. Dia ni. Hakim Al-Athram jadi bermasalah. Orang okey lah kau ni. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Mana? Dia ni orang ni. Buat dia ni? Okey. Kerana dia ni lah. Nampak dah? Ni, saya tunjuk sikit. Hakim Al-Athram. Itulah sebabnya hadis menjadi dhaif. Bukan apa? Dia. Dah orang lain sikoh belakang, orang lain jauh belakang, tak kira ada seorang. Sudah cukup untuk mendhaifkan hadis. Sebab tu kata kalau kita nak ngaji hadis getek, kita nak buat sanad getek. Kita nak ambil daripada kita ngaji dengan sepoyo. Kita ngaji dengan kata-kata puluh tu gaji loh. Tu gaji loh ambil daripada orang ambil pada orang dia. Orang tu cek ada lamu kita. Orang tolak petai kita. Nah, hadis boleh sahih masuk kita jadi penuh hadis. Pasal batai tubuh kita. Orang lepak awak bayi lata. Mungkin asal mana ni kena sangat. Bukan percaya ni kecil sekali tu. Utia orang tak payah. Habis. Kan? Ya betul katakanlah sahih pada zaman itu. Nak siapa kau ini orang bawa. Kita nak tahu bagaimana. Kita ni sebenarnya kalau ada gitu, hal tu tak payah pakai sanad dah. Kalau sudah ada hadis dalam Imam Hanafi tu, dan dia sendiri kata sahih dah. Jadi supaya kita pakai kita apa ni buku Sahih Tirmizi juga. Soal sekarang ni nak boleh siapa tu tak ada buku. Kalau ada buku mudah lah tu. Masalah tak ada buku. Dia begini. Dia sekarang dari segi situnya berlaku kilah dari segi ni. Mungkinlah orang dulu tu dia silap pandang. Dia terlepas pandang.
Dia bukan. Dia mentaifkan katalah Imam Hanafi telah pun kata kita hadis Imam Syafi'i nama dia. Syafi'i dia banyak riwayat. Imam Hanafi dia tak boleh banyak dah. Imam Syafi'i dia riwayat. Imam Syafi'i dia ada sanad sendiri. Dia ambil orang sahabat Nabi kan. Sebab dia tu mati pada tahun 204. Dia dan lagi berapa tahapis saja. Baik. Dia kata sahih. Tiba-tiba oleh klien dia nilai balik, dia bukan nilai daripada Syafi'i ke dia. Dia ambil Syafi'i dari kata. Syafi'i ambil daripada siapa? Orang ini dia disebut ni, ada orang riwayat lain yang sezaman dengan Syafi'i. Dia kata hak Imam Syafi'i kata orang ni perawi yang adil, rupa-rupanya tidak adil. Nampak tak? Dia bukan kerana dia ambil daripada Syafi'i nak sampai ke dia. Dia ambil Syafi'i itu juga nak sampai ke Nabi. Orang-orang yang disebutkan oleh Syafi'i itu dia nilai balik. Kerana ada ulama yang mempertikaikan. Itulah riwayat kelemahan. Biasalah mungkin masa dia ambil maklumat dia ambil seorang dah. Dia kata orang ini jauh boleh pakai. Kata Imam Syafi'i orang ini boleh pakai. Tapi ada orang yang hidup sezaman dengan dia kata tak, Syafi'i tersilap. Faham tak? Okey. Hukum meriwayatkan hadis dhaif adalah harus dengan dua syarat. 5 minit saya buat dah. Kena ada dua syarat. Kalau kata hadis dhaif apa tak dipakai kan? Boleh ni syaratnya. Nombor satu iaitu hadis yang tidak ada kaitan dengan akidah dan tidak ada hubungan dengan hukum hakam. Kalau nak memisah batal, wajib makruh, hukum hakam. Nak bincang masalah akidah tak boleh pergi hadis dhaif kan? Kena pakai hadis sahih dengan hadis hasan. Ingat okey. Ini bermakna hadis dhaif hanya boleh diriwayatkan dalam bab fadailul a'mal, kelebihan buat amal. Kita nak sebut misalnya ni ganjarannya besar, zikir ni pahalanya besar, kelebihan iktikaf di masjid ke mana. Hak tu boleh pakai hadis dhaif. Kelebihan Ramadan, tapi jangan jadi persu. Semasa meriwayatkan juga tidak dibenarkan menggunakan perkataan yang pasti seperti Rasulullah bersabda. Tak boleh nak kata. Kita akan kata ada diriwayatkan. Ada diriwayatkan hadis Nabi gini-gini. Jangan kata Rasulullah bersabda. Tak boleh. Rasulullah juga ada orang kata hadisnya gini-gini. Dikatakan Rasulullah bersabda. Jangan kata Rasulullah bersabda, dikatakan. Itu segi adab kita kecek kalau hadis itu hadis dhaif. Kena guna perkataan yang tidak pasti. Macam tadi dikatakan. Ulama berselisih pendapat mengenai hukum beramal dengan hadis dhaif. Namun pendapat jumhur ulama ialah harus beramal dengan hadis dhaif hanya pada bab fadailul a'mal, kelebihan beramal. Tetapi dengan 3 syarat. Pula ni. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani seperti berikut. Ni saya suruh supaya ingat belakang ni dah. Syarat nak guna tadi dia kata hadis dhaif boleh guna, tapi bukan bab akidah, bukan bab fiqh. Bab kelebihan. Baik. Kelebihan pula ada syarat. Enggak dia. Katanya Ibn Hajar. Ni. Hadis tersebut tidak terlalu dhaif. Jangan masuk terlalu dhaif. Disebut dhaif jiddan. Dia nak berapa dhaif. Nombor 2. Hadis tersebut menggambarkan sesuatu amalan yang bersandarkan kepada hadis hasan atau hadis yang lain. Dia nak sebut kelebihan sesuatu amal ni. Dia tak boleh lagi bagi riwayat kelebihan amal yang tak ada dalam hadis sahih. Dia kena ada dulu hukum tu. Kata dia, semaya sunat duha kata. Semaya duha ni sudah ada dalam hadis sahih. Dia mari ni untuk menceritakan kelebihan sunat duha. Dia tak boleh buat mari hadis tu menceritakan solat sunat ar-raghaib. Gapo dia semaya sunat ar-raghaib, semaya sunat pada hari Jumaat pertama di bulan Rajab. Sikit lagi banyak untuk hadis ni dekat bulan Rajab. Semaya sunat ar-raghaib. Hak tu tak ada dalam hadis sahih. Tu bi hadis tu menceritakan kelebihan dia tak boleh lagu ni. Sebab dia nak berdiri tak kaki dia tak boleh, dia nanti tupai orang. Ini hadis tu Ini ramai orang silap dan apa hadis tu tak pakai ke? Pakai lagu ni ya. Kita kena perinci, kena detail lagu mana cara memakainya. Atau dengan kata lain, ia mempunyai asal dalam hadis sahih dan hasan. Kena ada asal usul dia. Tak boleh tu bincang amalan baru dia buat.
Amalan yang ada tu kalau bertapak di atas hadis yang dhaif, tak boleh pakai tu. Sebab tidak, yang ketiga, tidak beriktikad ketika beramal dengannya bahawa hadis itu sabit daripada Rasulullah. Macam tadi lah. Kita kata hadis ini dikatakan Rasulullah bersabda, dikatakan. Sekat dulu deh. Kita sampai sekat ni. Ada soalan sini? Tak ada.